السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan kita muka surat 906, iaitu kata dalam pengarang kitab ini Marhum Syekh Abdul Lais As-Samarqandi. Jika kita nak mencapai fadilat kelebihan bertafakur, maka itulah dikata ada 5 macam. Yang pertama, memikirkan ayat-ayat bukti-bukti kebesaran kekuasaan Allah. Yang kedua, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bukti tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, banyak kalau kita buka di dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang berkenaan. Tengok dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-164. Kita buka tengok dalam Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Buka tengok. Kita boleh tengok. Dan dalam surah Yunus ayat 22, dalam surah Al-Anfal ayat 1 hingga ayat ke-4. Ini di antara ayat-ayat yang boleh kita ambil untuk dijadikan dalil tentang memikirkan tentang kebesaran kekuasaan Allah, kewujudan Allah, wajibul wujudnya Allah. Dalam surah Al-Baqarah itu ayat 164 yang Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa aqua yang berguna bagi manusia, dan aqua yang Allah turunkan daripada langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati. Dia yakni Allah sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan kebesaran Allah bagi kaum yang mencerdas. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ali Imran ayat 190 hingga 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda bagi orang yang berakal, itu orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Ya Allah, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada siksa neraka. Dan begitu juga Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Fatir ayat 78, Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Tidaklah kamu melihat bahawasanya Allah menurunkan hujan dan langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antaranya gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian di antara manusia, binatang-binatang yang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ahli ilmu pengetahuan, yaitu alim ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dan begitu juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-22, Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil kulli وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan juga melayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalam dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerana datanglah angin badai dan gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung dalam bahaya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah semata-mata. Lalu mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini,
pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan ada ayat yang satu lagi dalam surah Al-Anfal ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka apabila disebut Allah, gementarlah hati-hati mereka, gementarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah-tambahlah iman mereka, kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperolehi beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki yang dimuliakan oleh Allah. Ini di antara ayat-ayat yang boleh kita ambil yang disusun oleh ulama berkenaan dengan kata Syekh Abu Laith, itu memikirkan tentang ayat-ayat bukti kebesaran Allah. Dan di samping itu dalam ayat juga menunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Terlalu banyak jika nak dikira, nak dihitung nikmat Allah. Jadi kita renungkan, Allah turunkan hujan, dengan hujan Allah menumbuhkan tanam-tanaman, tanpa hujan tanam-tanaman dan segala jenis makhluk Allah tak dapat hidup dengan keadaan yang baik. Itu nikmat Tuhan. Cuma kita minta pohon doa kepada Allah supaya jika sekiranya hujan itu diturunkan, maka Nabi berdoa supaya hujan diturun pada tempat yang sesuai pada tempatnya, dan dijauhkan kita dari tempat yang tidak sesuai untuk diturunkan hujan, dan diletakkan pada kawasan-kawasan cerun, kawasan bukit, kawasan-kawasan paya dan kawasan yang sesuai baginya, dan dijauhkan daripada kita tempat penempatan penduduk khususnya. Itu boleh kita doa, minta kepada Allah mudah-mudahan kita dihindarkan dan dihentikan daripada berlakunya banjir yang teramat buruk keadaan, sehingga kan kita butuh habis, tak ada bekalan makanan, tak boleh hubungi saudara mara, butuh hubungan, tak dapat bantuan. Dan semalam sahabat saya sampai daripada Kelantan, dia cerita bantuan melalui udara menggunakan perkhidmatan heli. Jadi heli pun tak boleh nak mendarat, terpaksa campak makanan daripada atas. Jadi ada di antara rakan-rakan kita, dia kata hubungi telefon dia, mengatakan sampai hati dia orang campak makanan. Habis kalau tak campak nak buat macam mana? Nak turun, nak hulur bagi macam ni tak dapat dah. Sahabat kita terpaksa bawa kereta pacuan 4 roda berjalan darat sampai di satu tempat, tak boleh lah, setakat tu saja. Terpaksa pula tukar gunakan bot. Dia bawa bot 4 biji, sampan kecil, motorbot yang digunakan khidmat, dia bawa 4 biji. Jadi itulah dia guna pakai untuk sampaikan bantuan kepada penduduk-penduduk yang di kawasan dalam. Jadi itulah dia kata memang tak tahu nak sebut macam mana lah. Bahkan ada yang berlaku di tempat-tempat seolah-olah macam berlaku tsunami dulu. Kereta disusun bertingkat-tingkat,
Rumah disusun antara rumah ke rumah, dan perkakas rumah pula dia kata pula ada yang diangkat letak atas pokok, dan sampai ke peringkat orang duduk atas bukit yang dia pun tak dijangka bahawasanya kawasan tu naik air. Tiba-tiba bila tengok rumah tenggelam, nampak separuh rumah tenggelam di atas bukit. Itulah tunjuk tanda-tanda kebesaran Allah yang berlaku banjir yang cukup dahsyat. Jadi semua ni tuan-tuan, itulah tanda kuasanya Allah, kebesaran Allah. Jadi apa daya kita sebagai hamba, kita berfikir untuk melihat di sebalik yang berlaku itu ada kesilapan-kesilapan dan ada juga kesalahan-kesalahan yang kita buat, maka Allah menjadikan ia sebagai satu kafarah untuk kita sama-sama mengambil aktibat. Itu pun alangkah sedihnya, ada di kalangan kita walaupun bertumpang teduh di masjid, tetapi bila azan subuh berkumandang mereka tidur tak sembahyang subuh. Allah. Tapi bila umum waktu makan pukul 12 tengah hari penuh berpusu-pusu pakat makan. Tak serik-serik kita ditimpa dengan bala musibah begitu dahsyat, subuh tak sembahyang juga. Sedangkan kelebihan yang diberikan dalam apa yang Allah sebut kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, Allah kata, wahai Musa, sesungguhnya Ahmad dan umatnya, yang Nabi SAW ini, mereka tunai sembahyang subuh dengan 2 rakaat. Kata Tuhan, aku ampunkan dosa dari sehari semalamnya bagi mereka yang sembahyang subuh 2 rakaat. Inilah kelebihan yang ada kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun subuh sembahyang 2 rakaatnya masa yang pendek, Allah mengatur susun kita, tapi kata Allah, wahai Musa, bagi Ahmad dan pengikut-pengikutnya, aku ampunkan dosa dari hari siang ke malam tu sembahyang subuh, dan aku angkatkan mereka ke darjat yang tinggi. Jadi beruntunglah kita yang sembahyang subuh, tuan-tuan, dan rugi serugi-ruginya orang yang tak sembahyang subuh dan juga waktu-waktu yang lain. Begitu juga dengan waktu zuhur. Dia kata, ya Musa, aku berikan kepada Ahmad dan umatnya, sesungguhnya rakaat yang pertama itu aku mengangkatkan bagi mereka dengan darjat yang tinggi, dibukakan pintu rahmat Allah. Tuh rakaat yang pertama sampai rakaat keempat. Rakaat yang kedua diberikan kita pengampunan, dibukakan pada yang ketiga, dibukakan pintu langit, bidadari mengintai untuk melihat di kalangan orang yang akan menjadikan pasangan hidup mereka. Rakaat yang keempat, Allah memberi kemuliaan dan keampunan bagi mereka, dibebaskan daripada neraka. Maknanya dalam 4 rakaat kita sembahyang zuhur itu ada kemuliaan yang tersendiri Allah beri, tuan-tuan. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada kepada umat lain, tapi malangnya dan duka citanya umat Nabi Muhammad ramai yang tak sembahyang. Apa nak jadi kita, tuan-tuan? Dan kita kena ingat, inilah tanda-tanda kebesaran Allah yang Tuhan beri kepada kita. Nikmat adanya panca indera, adanya anggota badan jasad kita dengan sempurna. Lalu kita nak balas balik nikmat Tuhan itu hanya dengan kita disuruh beribadat kepada Allah. Dan jangan kita mempersenda-sendakan agama ni, main-main kerja agama ni, tuan-tuan. Dalam hari ini kita sembahyang tak pakai baju, Pak Imam tak pakai baju, pakai kain pelekat, nampak rusak.
Yang jemaah di belakang pula pakai seluar pendek, tak pakai baju. Jemaah di belakang juga isyak rokok tengah sembahyang. Jemaah di belakang juga boleh bercakap dengan telefon ketika solat. Ini semua puak-puak syaitan yang meruntuhkan agama Allah, bertopengkan manusia. Kita bagi kerajaan baru nak siasat, tapi kalau orang kritik kerajaan terus kita tangkap. Tak ada siasat dah. Naik kereta tak bertambang, tukar nama Isa. Tapi kalau orang bersendakan sembahyang, main-main sembahyang, mempersendakan sunnah Nabi, baru nak siasat. Itulah keadaan yang berlaku. Betapa dahsyatnya kita ni sanggup membelakangkan hak utama yang perkara ini tuntut oleh Allah Ta'ala. Banyak tuan-tuan ni, 2-3 kes yang tunjuk masalah orang main-main sembahyang. Lepas tu tunjuk pemimpin pakai serban, di WhatsApp gambar. Inilah benda-benda yang menjahanamkan kita lah. Tak payahlah duk main-main benda sunnah Nabi ni. Jadi kafir lah. Dia nak jadi kafir mudah, perbuatan, i'tiqad, perkataan. Jangan kita bersenda-sendakan sunnah Nabi. Serban di bawahnya benda sunnah Nabi dan banyak sunnah-sunnah yang lain. Jangan dijadikan bahan senda gurauan. Nak bergurau ada batas-batas gurau, nak bersenda ada dalam batas-batas kita bersenda. Kalau dapat benda-benda macam tu padam, tak payahlah dia WhatsApp ke orang lain. Benda tak ada faedah. Ini buruk, baik buruknya kita dalam bidang IT ni lah dia. Hak buruk lebih banyak daripada hak baik. Duk kerja fitnah orang, mengadu domba ke orang, sampaikan gambar kita diambil kepala kita, badan orang lain, tapi dicantum, nampak sekali. Ni kemajuan kita bidang. Lepas tu kita pun orang WhatsApp kawan tengok. Allah Tuhan, tak payahlah ada buat kerja-kerja beli telefon mahal-mahal beribu-ribu, berbelas ribu. Kita nak guna benda macam tu. Memadailah RM60 kita pakai pun tak apa untuk kita hubungi kawan, nak dapat maklumat, nak bercakap dengan kawan. Itu kawan suruh beli, dia kata belilah. Dan kita nak masak, dia kata tak payah. Dia tak suka jenis duk main-main itu, mengarut. Kita nak cakap dengan kawan, nak tanya khabar, apa urusan yang penting-penting itu, ya sekadar tu. Tak apalah, RM60 pun tak apalah. Boleh cakap pun dah. Nak buat apa? Dia canggih-canggih RM12,000, dia buat kerja ni, kerja jahat macam ni. Fikir tuan, nikmat-nikmat Tuhan tu Allah akan kira balik. Daripada kita berhabis beribu-ribu ringgit beli benda-benda macam tu, untuk buat kerja macam tu, apa kata kita sumbangkan beribu-ribu ringgit untuk saham pelaburan di akhirat. Yang ini lebih bermakna, yang memberikan saham pelaburan yang luas untuk kita, nikmat yang paling baik. Allah lapangkan kubur kita, Allah luaskan kubur kita, dijadikan taman-taman syurga bila kita mati besok. Itu lebih bermakna daripada kita buat pelaburan dalam benda-benda yang tak betul. Itu nikmat Tuhan tu. Allah beri kita nikmat kekayaan, nikmat tu semua bukan untuk dibuat benda-benda tu. Nak menjadi kita orang yang bertambah iman, bertambah bertakwa kepada Allah. Dan dengan nikmat Allah Ta'ala tadi ni, kita telah infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat orang mukmin, kata Allah dalam surah Al-Anfal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di atas barang yang merezekikan bagi mereka diinfak ke jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim
ومغفرة ورزق كريم. Kita nak jadi orang macam tu, menginfakkan harta di jalan Allah, kemudian kita mendapat keampunan, mendapat darjat yang tinggi sisi Allah, kemudian kita dimuliakan rezeki kita dapat, Allah muliakan rezeki itu bagi kita. Jadi kita jadilah macam tu, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang memikirkan pahala yang dijanjikan Allah, jangan cari dosa. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.